saya bawa sekarang ni kabarnya SPRM yang terbaru petang tadi saya terima bahawa Tan Sri Muhyiddin bersama dengan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin juga akan dipanggil oleh pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk memberi keterangan. Ini juga tidak terkecuali Tan Sri Anwar Musa, kerana sudah ada laporan yang menyebut bahawa sewaktu pilihan raya di Sabah dulu, itu ini tokoh TikTok Saudara Zamil Ibrahim, dia semalam telah membuat laporan di Pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah, minta disiasat berhubung kenyataan ini Tan Sri Anwar kan katanya bahawa terdapat wang berjuta-juta dalam bilik tidur Tan Sri Muhyiddin. Sejauh mana benar tak benar kita tak tahu. Tapi saya rasa bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pencegah Rasuah akan memulakan siasatan kerana kabarnya, saya dipahamkan bahawa kabarnya kertas siasatan tu pun mula dibuka oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Memang demam lah saudara. Ini bukan tak termasuk ni apa Dr. Mahathir. Janganlah saya nak bagi tahu pada rakyat, pada teman-teman, ahli akar umbi anda semua, sebarang tindakan yang dilakukan oleh penguatkuasa atas keizinan dan persetujuan daripada mereka yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana itu, lain tak ada saudara adalah untuk menyelesaikan kebejahatan yang sekian lama terjadi di negara kita, yang akhirnya rakyat tidak dapat menikmati kemakmuran yang dimiliki oleh negara kita. Saya bersetuju saudara, kemakmuran negara ini sepatutnya dikongsi bersama oleh seluruh rakyat agar tidak ada lagi kepincangan, tidak ada perbezaan. Kita mahu setiap rakyat tanpa mengira kedudukan, keturunan dan sebagainya boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi ini tidak berlaku. Yang kaya terus kaya, yang miskin terus papa kedana. Ini meminjam ungkapan kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim yang beliau mahu menyelesaikan persoalan ini. Saya rasa ini hari ketiga saudara. Dan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah tentulah semakin sibuk kerana banyak sangat laporan-laporan. Laporan portal The Vibe pun ada juga memetik mengatakan bahawa siasatan SPRM susulan laporan berhubung penyelewengan dalam pengurusan dana negara ketika pandemik dulu, itu menyentuh tentang 600 bilion, bukan sikit saudara. Saya merasakan bahawa apa yang dilontarkan oleh Ketua Perangan UMNO, sahabat kita Saudara Hisham Jalil, dia mahu diadakan RCI, Royal Commission Investigations. Itu siasatan diraja, secara yang perlu dilakukan. Kita rakyat, saya berseru pada teman-teman semua yang berkesempatan bersama dengan saya kali ini, kita harus berdiri teguh di belakang pemimpin yang mahu membersihkan segala kebejahatan yang berlaku di negara kita ini. Cukup-cukup dah. Kita mesti meletakkan satu tindakan, dalam bahasa Inggeris kita make a full stop. Enough is enough. Tak ada lagi dah masa untuk kita mengizinkan mereka yang berada di anjung kuasa mewenang, mengaut keuntungan. Yang kaya biarlah mereka. Sebab itu saya agak terkesan apabila Tan Sri Mokhtar Al-Bukhari menyatakan bahawa itu persetujuan dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tahun ini akan menerima sejumlah 10 juta ringgit hasil daripada keuntungan yang diperolehi sebagai pengimport beras. Tapi kita dengar kenyataan daripada Menteri Besar Kedah itu seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim menekan Datuk Tan Sri Mokhtar. Bukan. Persetujuan bersama. Kau dah untung, bagilah pada rakyat. Inilah CSI. Iaitu tanggungjawab masyarakat supaya tenang. Dan saya nak bagi tahu saudara, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mula menunjurkan sesuatu dengan Tan Sri Mokhtar, maka saya yakin ramailah tokoh-tokoh besar sekarang ni tengah berfikir apa pula nak jadi pada aku. Yang kalangan kroni-kroni Dr. Mahathir ini yang dikatakan demam, kata sahabat kita Saudara Syafuddin Husin. Memang demam saudara. Apa pula unjuran yang akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menangani persoalan ini? Sebab tidak lagi yang kaya terus kaya, mesti ada tanggungjawab. Tanggungjawab pada negara, tanggungjawab pada masyarakat. Saya melihat keadaan ini saudara. Sebab itu saya mengatakan dan saya bersetuju
dengan pandangan saudara Syabuddin Hussein bahawa tentu Dr. Mahathir demam. Saudara, memang demam. Sebab saya lihat ni satu lagi, ini laporan polis tentang daripada Solidariti Amal Rakyat. Polis Diraja Malaysia digesa untuk melakukan siasatan terhadap Datuk Seri Syahidan Kasim mengenai rancangannya untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Ini menurut kenyataan daripada Pertubuhan Solidariti Amal Rakyat. Mereka telah membuat aduan meminta supaya pihak polis pula menyiasat. Semalam saya dah bercakap benda tu, bagaimana Syahidan Kasim mengeluarkan kenyataan mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan. Saudara, kenyataan dibuat olehnya boleh menjejaskan ketenteraman awam serta ada cubaan menjatuhkan imej dan prestasi ke bawah duli yang memulia Sri Paduka Yang Berniaga Tuan Agong. Ini dinyatakan oleh kumpulan pertubuhan bukan kerajaan Solidariti Amal Malaysia. Sebab itu 18 polis katanya akan dibuat untuk memastikan tiada lagi mana-mana ahli politik bebas untuk berkata mengenai perkara-perkara yang boleh menjejaskan ketenteraman awam. Saya harapkan benda ini terlaksana. Saya dalam kadang-kadang begini, kadang-kadang timbul persoalan bila kita melihat banyak pendedahan berlaku. Cuma timbul persoalan, kenapalah perkara ini tidak berlaku waktu Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Sepatutnya perkara ini telah pun ditangani oleh beliau lebih awal. Kalaulah waktu itu Datuk Seri Ismail Sabri mengambil tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rasa kita tidak akan mengalami kekalahan begitu teruk. Rakyat tidak akan terhakis keyakinannya pada Parti UMNO. Itu keadaannya. Tapi nak buat macam mana, orang kata nasi dah jadi bubur. Sebab itu kita harus bersama dengan pimpinan yang ada hari ini untuk menangani segala kebejatan dalam politik negara kita ini. Cuma sekarang ni saya melihat satu perkara. Saya dengar kadang-kadang bosan, tapi lucu pun ada. Saya tengok semakin banyak sekarang ni Tan Sri Muhyiddin bercakap, ini makin banyak tanda-tanda yang timbul. Jadi saya rasa dia semakin melalut lah. Dalam banyak-banyak hal politik negara ini, Tan Sri Muhyiddin adalah dalam keadaan yang paling bercempera sekarang. Saudara boleh dengar kenyataan demi kenyataan, sama ada dalam TikTok, sama ada dalam media sosial saudara. Dan saya melihat menggambarkan seolah orang yang sedang mengelabah. Dan sering beliau membuat keadaan, orang kata buat kerja tak pandang-pandang dah. Apa dan cakap pun cakap sajalah. Sebab itu ketika dia menjawab isu 600 bilion, dia sekarang ni banyak membuka pekung yang menunjukkan bahawa seolah ada unsur-unsur untuk menafikan sesuatu kebenaran itu. Dia kata dia tak tahu mana datangnya jumlah 600 bilion. Sedangkan dia lupa bahawa ungkapan kata 600 bilion itu telah pun diucapkan olehnya sewaktu pengumuman negara berada dalam keadaan darurat. Kerana dia mengatakan kerajaan menyediakan sejumlah 600 bilion untuk ransangan ekonomi. Waktu itu tak sebut pun kata tentang EPF ke, tentang moratorium bank ke, tak ada saya. Ya, tiba-tiba sekarang ni bila timbul isu perbelanjaan bajet 600 bilion, jawapan pertama diberinya, dia kata mana datangnya perkataan 600 bilion. Kemudian ada pula ujahnya yang kita lihat macam tak masuk akal. Macam tak masalah bila dia memperincikan perbelanjaannya dalam usaha untuk menutup sebagaimana yang rakyat lihat sebagai skandal. Ini skandal terbesar. Dulu orang kata skandal terbesar adalah skandal YMDB. Ini 600 bilion ni dunia pun terkejut lagi. Apakah negara kita tak henti-henti dengan skandal demi skandal? Dan banyaklah sekarang ni dia cuba untuk mengubah angka. Kononnya hanya berbelanja 530 bilion. Bagi saya 530 bilion pun besar. Dan dia pun bagi pecahalah. Dia kata 145 bilion adalah duit pengeluaran KWSP, iLestari, iSina dan iCitra. Tapi waktu dia mengumumkan 600 bilion tadi tak sebut pun jumlah itu. Kemudian dia kata 10 bilion duit itu adalah duit pengurangan bayaran kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi bagi pecarum-pecarum dikurangkan jumlahnya 10 bilion.
juga termasuk dalam 600 bilion. Saya kata bercempura betul lah kepala otak dia ni. Kemudian dia kata 180 bilion pula ada untuk moratorium pinjaman bank. Dah, bagi orang yang menantak penangguhan moratorium pinjaman daripada bank, maka jumlahnya 180 bilion. Ke situ pula perginya. 80 bilion lagi inisiatif-inisiatif lain. 83 bilion adalah suntikan fiskal katanya. 20.92 bilion bantuan subsidi dan subsidi upah. 5 bilion beli vaksin. Jangan lupa saudara, 5 bilion beli vaksin yang dibentangkan di Parlimen. Kemudian ada tambahan. Ini tak disebut. 18.2 bilion geran khas Prihatin Nasional. Yang Makcik Kiah, Makcik Limah, Pak Saleh. 4.21 bilion geran khas Prihatin lagi. Kemudian 842 juta geran khas Prihatin Permai. Dan 500 juta bantuan lain. Jadi 547 bilion jumlah pecahannya. Bukan 530 bilion. Dia kata dah melalut ni. Daripada 600 bilion pergi 30 bilion. Kemudian sekarang ni kalau pecah itu 547 bilion. Jadi kalau kita mengikut angkanya, yang katanya pada 12 April dulu dia kata sama ada 600 bilion tolak 530 bilion. Jadi ke mana hilangnya 70 bilion? Ini persoalannya saudara. Sejak pembentangan bajet, ini bajet yang dibuat oleh media sosial lah, sebab timbul pelbagai jumlah angka yang mengelirukan. Jadi ia perlu diperjelaskan. Sewajarnya Suruhanjaya pencegah rasuah, sewajarnya ini jawatan kuasa kira-kira Parlimen mesti bertindak. Sebab itu kewajaran kita untuk menuntut agar RCI diwujudkan. Ini bukan kecil-kecil ni. Dia ramai sangat dan saya nampak melalut. Jadi perbelanjaan mewah yang bukan kita tak tahu. Repair istana, bukan istana, repair ini ini kediaman resmi pun berjuta-juta. Dewan dipaguh berpuluh juta. Saudara, ini keadaannya. Ini perlu diperhalusi. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Jadi kita harus berdiri teguh di belakang pimpinan kerajaan agar menangani skandal 600 bilion ini. Jangan dianggap itu sebagai tindakan membalas dendam. Yang salah tetap salah. Bagi kita tak mau lagi tolerate supaya ini dapat menjadi pengajaran pada warga. Saudara, saya haraplah mungkin besok atau lusa akan ada keluar kenyataan lagi daripada pihak yang berwajib. Saya tak mau mendengar pula kenyataan daripada pimpinan politik, kerana ini akan dianggap sebagai tindakan politik atau pembalas dendam. Kalau ni ikut balas dendam, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dendam apa pada Tan Sri Muhyiddin? Tak ada apa pun. Yang menyumbat beliau ke dalam penjara Dr. Mahathir. Sebab itu sebagaimana kata ada sahabat saya, Saifuddin Husin, demam Mahathir sekarang ni. Dalam keadaan demam, dia meracau lagi. Baik, saya sekarang ni saya dipahamkan sekurang-kurangnya terdapat 30 nama telah pun dikemukakan dari kalangan ahli-ahli Parlimen oleh parti-parti politik untuk dipikirkan menjawat jawatan sebagai timbalan menteri. Kerana jawatan timbalan menteri belum diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau cuma mengumumkan 28 orang sebagai menteri. Memang kena ada timbalan menteri saya. Kalau tak ada timbalan menteri, melalutlah lagi. Jadi daripada 28 kementerian itu, sekurang-kurangnya ada 30 nama dikabarkan. Terdiri wakil-wakil daripada Pakatan Harapan. Ahli-ahli Parlimen saya yakin kali ini untuk timbalan menteri tak adalah dilantik senator pula. Wallahualam bisawab lah. Mudah-mudahan sebab waktu pelantikan menteri itu hari 4 senator saudara. Jadi kita mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengulangi pula yang lain. Menteri-menteri dulu, Perdana Menteri dulu, lantik orang ni senator jadi timbalan menteri, orang ni senator, timbalan menteri, sudah-sudah dah. Saudara. Jadi ahli Parlimen Pakatan Harapan, begitu juga Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, daripada Parti Warisan, serta parti-parti lain sedang dipertimbangkan untuk mengisi portfolio timbalan menteri, kabarnya yang akan diumumkan minggu hadapan. Ya saudara, jumlah itu mungkinlah akan dihadkan kepada satu timbalan menteri untuk satu kementerian.
Cuma besar kemungkinan adalah 1-2 kementerian. Contohnya macam Kementerian Kewangan. Takkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dia seorang timbalan menteri saja. Rasanya, keyakinan saya, mungkin ada 2 timbalan menteri. Begitu juga dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Kemajuan Wilayah. Itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, sebab dicantumkan kerana tidak ada lagi Kementerian Wilayah Persekutuan, maka ada keperluan untuk memperolehi 2 timbalan menteri. Terpulanglah macam mana pun. Semua ini saiz kabinet dalam keadaan lebih kecil. Kabinet lebih kecil, tetapi kerja mesti jalankan. Antara nama-nama yang tersenarai, saya difahamkan, saudara, bukan pasti, untuk dipertimbangkan bagi jawatan timbalan menteri dari Pakatan Harapan, iaitu Ahli Parlimen Kulai, Teo Ni Ching. Kemudian Ahli Parlimen daripada Iskandar Puteri, Liu Chin Tong. Kemudian daripada Bukit Mertajam, Steven Sim. Dan Bayan Baru, Sim Zi Sin. Ini rasanya daripada parti DAP ni. Selain itu, daripada UMNO Barisan Nasional, iaitu Ahli Parlimen Pontian. Kabarnya Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Muhammad Alamin, dulu pun dia timbalan menteri daripada Kemanis. Saudara Datuk Muhammad Shah Abdullah daripada Paya Besar, dulu timbalan menteri Kewangan. Serta Ahli Parlimen Tanjung Piai, Datuk Seri Wee Jek Sing, yang bakal mewakili daripada parti MCA. Saudara, nak lantik Presiden MCA tu tak boleh lah, takkan Presiden parti itu duduk sebagai timbalan menteri. Jadi Wee Jek Sing. Kemudian beberapa muka baru juga dijangka tersenarai. Termasuklah Chong Ching Jin daripada Stampin di Sarawak, Chan Fung Hin daripada Kota Kinabalu, Yang Sefura Osman mewakili parti DAP dari Bentong, V Gana Batiarau iaitu dari Kelang, dan Syarizan Johan, Ahli Parlimen Bangi yang mewakili parti DAP. PKR katanya Parti Keadilan yang akan tercalon, kabarnya lah, saudara, iaitu Rozia Ismail daripada Ampang, Saudara Hassan Abdul Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang, Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Adam Adli, Abdul Halim iaitu Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Wong Cheng, Ahli Parlimen Subang, Zahir Hassan yang menang di pilihan raya lalu di Wangsa Maju, dan juga Ahli Parlimen Selayang iaitu saudara William Leong. Saya kata pelantikan William Leong ini wajar, sebab dia dah 3 penggal masuk 4 penggal ni, William Leong ni. Saudara, Parti Rakyat Sarawak mengumumkan 2 nama, iaitu Ahli Parlimennya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dipertimbangkan ke jawatan timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan, iaitu Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brody, dan Ahli Parlimen Ulu Rajang Datuk Wilson Unggah Kumbung. Itulah 2 nama-nama yang saya lihat, kalangan lebih kurang 30 orang yang akan diumumkan dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam jawatan timbalan menteri. Minggu depan saja, mungkin sekarang ni tengah berbincang lah di kementerian mana dan sebagainya. Kita warga cinta damai, kita menanti apakah perkembangan-perkembangan lagi berhubung dengan kedudukan politik negara. Kepada teman kita yang berjaya bermenang di pilihan raya Tioman, laksanakanlah tugas anda. Secara tenang-tenangkan fikiran, kita tunggu lagi besok perkembangannya. Bagaimanakah hala cara Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menangani derita rakyat. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.